KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya Akmal Nazri di Didik TV yang bersiaran secara langsung. Okey, kepada bapa-bapa di luar sana, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bapa-bapa seluruh dunia. Terima kasih all the fathers. Okey, baik. Ingat kita belum menang lagi. Hari ini kes 5,293. Saya pasti ini merupakan satu angka yang kalau boleh kita nak dengar satu angka je lah kan, insyaAllah satu hari nanti lah kan. Jadi kita sama-sama lah menjaga SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa pakai pelitup muka bila kita keluar dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, di jam ini kita akan belajar bagi subjek hiasan dalaman. Nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita semua? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Fly higher. Itu moto daripada cikgu kita yang mempunyai pengalaman sebanyak 15 tahun. Betul cikgu? Betul. Masya Allah, lama cikgu ini. Hebat ni cikgu Syufina. Sihat cikgu? Sihat, terima kasih. Alhamdulillah. Okey cikgu, macam mana ni cikgu? Subjek hiasan halaman, feedback daripada pelajar-pelajar lepas kita tukar format daripada KBSM ke KSSM. Okey ke cikgu, pelajar-pelajar boleh dapat terima tak? Setakat ni mereka dalam on track lah. Okay, jadi cikgu-cikgu memang berusaha untuk memastikan pelajar on track untuk bersedia dalam SPM 2021 ni. Okey, dan bagi subjek hiasan halaman ni, ini diambil untuk sekolah-sekolah yang belajar di sekolah teknik atau macam mana sebenarnya cikgu? Bukan, di harian, sekolah harian biasa. Okey, subjek elektif lah. Ya, sebagai subjek elektif. Baik, kepada anda semua, kejap lagi kita akan pergi ke bab apa cikgu kita nak belajar hari ini? Lukisan. Bab lukisan. Tapi sebelum itu kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu, kita nak minta ke sini untuk kita melakukan sanitasi, boleh? Boleh. Okey, jom cikgu. Terima kasih Akmal. Sama-sama. Silakan cikgu. Okey, baik. Dan diikuti dengan saya pula. Alright. Semoga kita doakan cikgu Malaysia ini orang kata hilanglah wabak COVID-19 ini kan. Ya, amin, insya-Allah. Okey, kita dah dengar dah pandangan cikgu mengenai subjek hiasan halaman, tapi nak tahu juga pandangan pelajar di luar sana macam mana? Okey ke tak okey? Jom tengok pandangan pelajar mengenai subjek hiasan halaman. Let's go. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya suka tajuk bab 3 lukisan ini kerana topik ini memberikan saya ilmu melakar dan melukiskan lukisan pelan lantai, lukisan perspektif dan menghasilkan lukisan persembahan. Saya sangat berminat melanjutkan pelajaran dalam bidang hiasan dalaman ke peringkat yang lebih tinggi. Hai, Assalamualaikum. Saya suka tajuk bab 3 lukisan ini kerana topik ini melakar dan menghasilkan lukisan kerja dan lukisan persembahan dengan idea yang kreatif, dan topik ini memberi keyakinan kepada saya untuk menjawab kertas soalan MPV hiasan dalaman SPM 2021 nanti. Hai, Assalamualaikum. Saya berminat untuk topik lukisan ini kerana topik ini merangkumi keseluruhan lukisan kerja dan lukisan persembahan, di mana saya dapat membina lukisan secara lakaran dan terbantu komputer. Selain dari itu, saya juga sering membuat latihan-latihan yang ada di dalam program Didik TV. Didik TV KPM. Okey, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek hiasan dalaman. Rata-rata semuanya memberikan komen positif cikgu Alhamdulillah, dan saya pasti mereka juga dah tak sabar dah untuk hari peperiksaan nanti, SPM nanti. Tapi sebelum itu, kita nak berhenti. Selepas itu, kita akan mulakan kita punya pembelajaran bagi subjek hiasan dalaman. Boleh cikgu? Boleh. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, sekarang ini kita nak perkenalkan pelajar sekolah pilihan hari ini. Katanya mereka ini setiap petang selalu jogging kat Port Dickson. Yelah, dah kata pun sekolah di Port Dickson, cikgu kan? Ini mereka semua daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana, Port Dickson Negeri 9. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Wah, ceria-ceria semua ni. Kita nak perkenalkan mereka ini bermula daripada Irfan. Irfan, beritahu nama anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan Azmi daripada SMK Bukit Saujana. Cita-cita saya ingin menjadi Apa? Cikgu. Oh, jadi cikgu. Cita-cita awak macam baru dapat kan? Tak, macam bukan. tak pasti ya. Kanan. Okey, baik. Dan seterusnya, ini mesti kaki gamers ni cikgu ni. Kita tengok kerusi dia pun kan. Nur Amira. Ya, nama saya Nur Amira Batisha binti Amir dari Sekolah SMK Bukit Saujana. Cita-cita saya ingin menjadi juru hiasan dalaman. Oh, interior designer. Nice. Okey, seterusnya Mio. Betul ke Mio? Ya, saya. Okey, perkenalkan nama anda dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum. Nama saya Mio Taufik bin Mio Abdul Rahman. Saya daripada Sekolah Bukit Saujana. Cita-cita saya menjadi bomber. Bomber. Okey, bagus. Okey. Seterusnya, Syahdatul AMR. Amin barangkali. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Syahdatul Am bin Azhar dari Sekolah SMK Bukit Saujana. Cita-cita saya mau menjadi architecture. Wah, nice. Okey, baik. Seterusnya, siapa ni? Nur Balkizaharin. Betul ke? Yes. Assalamualaikum. Nama saya Nur Balkis binti Mazari. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana. Cita-cita saya ingin menjadi pegawai tentera. Pegawai tentera. Wah, bagus. Nice. Okey, dan terakhir sekali, siapa namanya? Assalamualaikum. Saya Muhammad Aidi bin Muhammad Ru'ad. Saya dari SMK Bukit Saujana. Saya ingin menjadi arkitek juga. Arkitek juga. Amin. InsyaAllah apa yang diinginkan mereka ini semua akan tercapai satu hari nanti, cikgu. Amin. InsyaAllah. Okey, cikgu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan kita punya kelas kita bagi subjek hiasan dalaman bersama dengan cikgu Syufina. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang ke anak-anak semua. Okey, petang ni cikgu akan mengajar subjek hiasan dalaman dengan tajuk lukisan. Dan objektif pembelajaran pada hari ini ialah untuk mengenal pasti jenis lukisan kerja dan kepentingan lukisan persembahan. Okey, seterusnya kita akan mengaplikasikan idea dan lakaran lukisan persembahan serta memilih dan menghasilkan lukisan persembahan terbaik. Okey, ini adalah pengenalan. Okey, apa yang daripada lukisan persembahan, daripada lukisan kita akan berikan standard pembelajaran tu kepada dua, lukisan kerja dan lukisan persembahan. Baik, kita lihat dulu lukisan kerja. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan lukisan dalam hiasan dalaman? Okey, ia adalah satu lukisan lengkap yang dihasilkan oleh mereka hiasan dalaman daripada lakaran idea, lukisan kerja dan lukisan persembahan untuk pelanggannya. Okey, untuk pelanggan lah. Okey, baik. Kita terus kepada lukisan kerja. Okey, tadi kita katakan apakah dia lukisan dan dia terbagi pada dua. So sekarang ni adalah untuk lukisan kerja. Lukisan kerja adalah satu gambaran fizikal suatu bangunan atau simbol dalam bentuk grafik. Okey. Kita lihat dekat dalam plan susun atur ni, kita akan dapat lihatlah simbol dan bentuk grafiknya. Dan lukisan kerja juga terbagi adalah lukisan akhir
yang lengkap dan terperinci dihasilkan selepas proses lakaran reka bentuk serta susun atau perabot. Ya. Okey. Jadi, fungsi kenapa perlu adanya lukisan kerja, pelajar mesti tahu ia adalah menggambarkan satu kehendak reka bentuk dari aspek pelaksanaan pembinaan. Mesti buat, baru kita tahu fungsi dia. Dan kita boleh bentukkan reka bentuk sesuatu ruang atau bangunan. Jenis-jenis lukisan kerja. Okey, kalau dalam dalam kejuruteraan pun memang sama. Okey, dalam hiasan dalaman pun sama. Okey, terbagi kepada 6 lukisan kerja. Ya. Yang pertama adalah lukisan pelan lantai, lukisan pandangan, lukisan terperinci, lukisan keratan, pelan pendawaian dan pelan siling. Okey, baik, kita teroka satu persatu apakah yang dikatakan dengan lukisan pelan lantai. Okey, kalau dilihat, kalau daripada tajuk saja kita pun tahu pelan lantai. So, kita lihat lukisan pelan lantai adalah satu lukisan yang menggambarkan pelan lantai bangunan atau ruang yang dilihat dari atas pada satah mendata. Okey, kita lihat dekat situ. Okey, kita ada nampak ruang-ruang yang ada dalam pelan lantai tu. Okey. Selain daripada tu, pelan lantai ialah lukisan berskala yang menunjukkan ukuran keseluruhan bangunan dari susun atau ruang, kemasan, lantai, bumbung serta grid. Okey, baik. Pada pelan lantai ni kita ada nampak ruang-ruang seperti ruang tamu, dapur, mesti ada lah lengkap. Okey. Bilik tidur utama, bilik air, ruang makan, ruang keluarga, bilik 1, bilik tidur 2 dan beranda. Okay? Baik, kita pergi kepada lukisan pandangan. Apakah yang dikatakan lukisan pandangan? Lukisan pandangan ialah lukisan 2 dimensi kerana objek yang dilukis akan memberikan 2 dimensi ukuran. Okay? Dia melibatkan panjang dan tinggi dan lebar dan tinggi. Lukisan pandangan terbagi kepada 3. Ya, pandangan hadapan, pandangan belakang, pandangan sisi. Kalau daripada rajah, yang di atas ini kita boleh katakan pandangan hadapan tu bila kita lihat pintu. Pintu satu rumah tu. Okay? Dan pada pandangan belakang, kita boleh mengimajinasikan bahagian dapur dan pandangan sisi kiri dan kanan satu bangunan atau rumah tu. Lukisan seterusnya lukisan keratan. Lukisan keratan ialah lukisan potongan dari bahagian atas bangunan hingga ke tanah merangkumi dinding, lantai, pintu, tingkap, siling, rasuk, lapisan atas tanah dan bumbung. Ya, terbagi kepada 2 keratan AA dan B. Ya, umpama seperti kamu memotong sebuah kek lah. Okay, ada potongan AA dan potongan B supaya menampakkan pandangan hadapan sesuatu ruang. Okey. Lukisan pandangan, lukisan pandangan. Depan, ini dah. Sorry, minta maaf. Saya minta maaf. Okey. Okey, cikgu. Lukisan terperinci memberikan gambaran terperinci tentang satu komponen yang menjelaskan bahagian tertentu seperti panjang, lebar, tinggi, kemasan, penggunaan bahan, aksesori, pemasangan. Kalau dekat dalam rajah ni, cikgu bagi contoh pintu. Okey. Di situ ada spek semuanya bahagian pintu, ada keratan AA dan B, ada kelebaran pintu, ada saiz pintu dan tinggi pintu tu sendiri. Okey. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Pelan siling. Okey, kalau sebut aja pelan siling, kita dah bayangkanlah, kita dah nampak dah pelan siling kita dekat rumah ya. Ya. Okey, lukisan siling adalah lukisan yang menunjukkan susunan siling yang dipasang pada sesebuah rumah. Okey. Biasanya lukisan siling yang digunakan adalah jenis siling tetap, siling gantung,
Contohnya seperti siling lepa dekoratif atau plaster siling. Elemen yang ada pada pelan siling adalah lampu. Semestinya lah lampu, kipas, penghawa dingin, pengesan asap dan lampu cahaya bawah, downlight. Kalau dalam Raja ni, label ini menunjukkan siling lepaan fiber berbentuk L. Ni. Dia very sensitif lah. Okey, sorry. It's okay, cikgu. Okey, yang kedua ni siling lepaan dekoratif dan simbol kipas. Ini yang bulat ini adalah simbol kipas. Yang paling ujung ini adalah siling lepaan dekoratif. Okey, siling yang plaster tu, yang cantik tu. Dan seterusnya sama juga, itu menunjukkan semuanya permukaan siling. Okey, baik, pelan pendawaian. Pelan pendawaian. Bila sebut pendawaian kita tahulah dia mesti berkaitan dengan dawai dan elektrik. Dia elektrik. Kan, betul. Yeah. Okey, lukisan yang menunjukkan bentuk laluan dan sambungan litar elektrik pada kedudukan serta pendawaian sebenar melibatkan komponen, alat tambah dan unit-unit tertentu. Okey, baik. Pelan siling juga samalah dengan pelan pendawaian ni. Dia ada juga simbol-simbol menunjukkan pendawaian lampu cahaya bawah. Lampu Kalimantan. Kalau Akmal nak tahu, lampu Kalimantan dia punya simbol ini. Yang berbentuk ni. Lampu Kalimantan. Kipas Akmal dah tengok dari tadi lagi. Okey, kita ada alat tok kipas, alat kita mengkontrol, mengawal kipas kita. Suis satu hala. Lepas tu kita ada aircon. Lepas tu kita ada soket 3 pin. Okey, ini memang banyaklah. Ini adalah simbol-simbolnya. Dan aliran pendawaian biasanya terletak di bahagian dalam dinding. Okey, baik. Tadi kita dah pergi kepada jenis-jenis lukisan kerja. Yang ini apakah butiran-butiran yang perlu ada dalam lukisan kerja. Tapi cikgu, sebelum itu cikgu, pelajar-pelajar semua faham ke? Ada apa-apa nak tanya soalan kepada cikgu? Ada nak tanya? Okey, terbaik. Cikgu tak nak tanya diorang, cikgu. Diorang kata faham. Tak apa, kita bagi tu cikgu, Dua Amirah cikgu. Dia tu, alamak. Cikgu tanya diorang, cikgu. Tengok diorang fokus ke tak fokus tadi, cikgu. Okey, Amirah. Masak, Amirah. Cikgu tanya sikit je, Amirah. Sikit je, Amirah. Okey, apakah dalam pelan siling? Apakah yang terkandung dalam pelan siling itu sendiri? Okey. Siapa nak bantu? Apa, Mira? Lagi sekali, apa cikgu soalan ni, cikgu? Okey, dalam pelan siling, apa yang terkandung elemennya lah? Apa dia simbol yang biasa ada dalam kipas, cikgu, saya tahu. Ya, Akmal, bagus. Okey, Amirah, satu lagi, Amirah. Sebutkan satu je, Mira. Satu lagi. Dekat sini ada apa? Kipas, apa? Lampu Kalimantan. Okey, terbaik. Okey, terima kasih, Mira. Okey, baik. Boleh kita teruskan? Boleh kita teruskan? Boleh, cikgu. Let's go. Okey, baik. Seterusnya adalah butiran lukisan kerja. Dia mengandungi 5. Okey, yang pertama kotak tajuk. Okey, yang kedua skala, dimensi, simbol dan label. Apa tu? Apa tu? Okey, alright. Okey, kita pergi kepada kotak tajuk. Baik. Apakah dia kotak tajuk? Kotak tajuk adalah maklumat penting kepada sesebuah lukisan plan. Okey. Maklumat dipaparkan adalah tajuk, reka bentuk. Okey, contohnya tajuk reka bentuk ni cadangan reka bentuk ruang dalaman sebuah rumah apartmen. Okey, itu dia punya tajuk reka bentuk. Okey, tajuk kecil adalah tajuk lukisan. Jenis apa? Pelan susun atur. Susun atur yang tadi tu, yang ada pelan lantai, yang ada simbol-simbol perabot. Okey. Tanda tangan pemilik. Dekat sini semua ada petak-petak yang menunjukkan butiran yang perlu diisi oleh arkitek atau pereka pelan tu sendiri. Okey, penyemak lukisan, nombor syarikat dan logo syarikat.
Untuk pengetahuan semua, kotak tajuk dalam lukisan kerja ada dua bentuk. Satu, kita lihat kotak tajuk di sebelah bahagian kanan kertas. Okey. Dan satu lagi, biasanya arkitek lah. Yep. Kita tengok ada juga yang mempunyai kotak tajuk di bahagian bawah. Okey. Oh ya. Okey. Ini nak tanya ke tak tanya kan? Tanya je cikgu. Tanya ke? Boleh cikgu. tanya ke? Cikgu, yang penting Amira dah lepas. Amira dah lepas dah. Tapi cikgu rasa baru sangat ni, nanti dia memang dah ingat. Cikgu boleh tanya tu Irfan cikgu. Saya nampak dah angkat tangan tadi. Irfan. Okey, buat masa ni cikgu simpan dulu untuk Irfan ya. Oh, simpan dulu. Okey, Irfan. Jangan cuak Irfan. Jangan cuak Irfan. Okey, baik. Yang elemen kedua adalah skala. Skala sebenar bagi nisbah adalah 1:1, di mana 1 mm mewakili yang sebenar dengan bahan dia. Okey. Okey, baik. Cikgu ada satu contoh mozaik, jubin mozaik. Dia kecil je sebenarnya. Okey. Ukuran lebar atau panjangnya sama, 4.8 cm atau 48 mm. Yep. Okey. Kalau cikgu terangkan, skala ini adalah lukisan yang dilukis dalam nisbah tertentu, berkadaran sama dan tepat untuk menggambarkan objek atau tempat yang sebenar. Okey, nisbah ni, skala ni boleh mewakili nisbah 1, nisbah 100. Yang 100 itu adalah 100 cm atau 1000 mm. Yep. Atau 1 meter. Yeah. Maksudnya ukurannya sama je sebenarnya ya. Okey. Baik, gambaran yang lebih jelas. Okey, macam mana kita melukis nanti, membina pelan lantai. Kalau kita gambarkan mozaik tu 48 mm atau 4.8, skala dia akan menjadi dikecilkan atau kita panggil skala pengecilan mozaik daripada 4.8 cm di dalam skala dalam nisbah 1:100 dia akan dilukis seperti ini. Okey, dan dia pelan lantai kita buat 1:100. Okey. Okey. Skala yang berbeza digunakan bagi setiap set lukisan yang berbeza. Okey. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan dekat semua dengan kamu semua. Okey, skala pelan lantai ya. Ni yang pertama ni adalah pelan lantai. Biasa kita guna skala 1:100 atau 1:200 ya. Mewakili setiap 100 cm dia akan kecilkan menjadi pelan lantai ni. Pelan susun atur dia lebih besar. Dia punya skala pengecilan tu lebih besar. 1:500. Okey, yang ujung sekali ni adalah skala susun atur. Memang kita nampak memang ada susun atur perabot di ruang-ruang tersebut. Kita lukiskan agak besar. Dan akhir sekali adalah pelan terperinci dengan skala 1:20 atau 1:50. Cikgu berikan contoh tadi adalah permukaan pintu lah, pintu. Okay. Dimensi. Okay. Apa dia dimensi? Dimensi merupakan segala maklumat ukuran. Ukuran lebar, ukuran panjang. Pelan lantai itu disampaikan melalui sistem bentuk garisan, simbol-simbol dan angka. Dimensi juga adalah dikenali juga sebagai garisan dimensi ditempatkan di luar garisan penuh dalam keadaan selari dengan jarak 10 mm dan 6 mm. Okey, 10 mm daripada luar dan 6 mm yang dalam. Okey. Okey, yang cikgu arrowkan warna merah itulah yang dikatakan dimensi. Dimensi diukur dengan unit metrik, boleh jadi dalam milimeter, sentimeter dan juga unit ampere, kaki atau inci. Inci. Okey. Simbol. Okay. Simbol ni menunjukkan sesuatu image. Okey. Okey. So sekarang banyak simbol piawai. Kamu boleh Google dalam YouTube pun banyak simbol-simbol dalam hiasan dalaman dalam YouTube memang banyak. So cikgu hanya akan terangkan sedikit aja berkaitan dengan simbol. Okey, simbol ada 4 banyak sebenarnya 4 yang dapat cikgu berikan. Ya, betul yang basic. Okey. Simbol perabot bilik tidur biasalah. Ada
katil saiz, Ya. queen, lepas tu ada meja belajar. Pelajar pun kena buat plan lantai nanti di sekolah. Okay, ada meja tepi, kabinet pakaian dan kerusi lah. Okay. Lepas tu untuk simbol perabot bilik tidur, samalah. Ya. Ini katil bujang, ini katil queen. Untuk dapur, kita ada kabinet bentuk L. Tadi ingatkan simbol tu untuk siling adalah siling berbentuk L. Ini kabinet dapur berbentuk L. L. Okey. Dekat dapur mestilah ada sinki. Ya. Okey, mesti ada dapur. Mesti ada mesin basuh dan mesti ada peti sejuk. Sebenarnya banyak lagi yang perlu ada dalam setiap ruang tersebut. Okey, ini adalah simbol bilik air pula. Mesti ada WC. WC tu adalah water closet atau kita panggil tandas jenis duduk. Okey, dekat mana-mana pun sekarang dah ada tandas jenis duduk. Dulu cangkung, kan? Okey, lepas tu kita ada tempat letak sabun, kita ada perangkap air, pilih air. Ini adalah sebahagian daripada simbol simbol pelawai dalam hiasan dalaman. Okey, baik. Cikgu, sebelum kita nak meneruskan ke simbol susun atur perabot, kita nak berhenti dari luar sebenarnya kemana. Selepas ini, kita akan sambung balik dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita teruskan kita punya pembelajaran cikgu bagi simbol susun atur perabot dalam subjek hiasan dalaman. Let's go cikgu. Okey, baik. Terima kasih Akmal. Berikut adalah pelan lantai susun atur perabot. Okey. Cikgu berikan dah, siap dah label-label dia. Okey, baik. Ada meja sisi pada dalam ruang bilik tidur, katil single. Okay, semua pelajar dah belajar dah ni sebenarnya. Okay. Kabinet, sofa 3 tempat duduk. Mereka dah lukis. Mereka dah tahu. Mereka dah mentafsir semuanya. Ada kerusi, bangku, sinki, ada tu. meja, kopi, Ya. kabinet dapur. Bermakna dalam pelan susun atur ni mesti ada simbol-simbol piawai ni. Okay? Baik. Boleh cikgu tanya Okey, Boleh. okey, terima kasih kereta adakah dia antara simbol piawai hiasan dalaman? Bukan. Sebenarnya dia termasuk dalam simbol piawai, tapi dia dalam kategori simbol kenderaan. Okey? Okey, baik, tak apa Okey, cuba lagi nanti. Apa, terima kasih Terima kasih kerana mencuba. Okey, ada di bilik tidur utama ada katil queen. Tadi cikgu dah spreadkan ruang-ruang dekat sini. Semua simbol tu ada dalam susun atur. Jadi cikgu rasa pelajar-pelajar mesti ingat bila menjawab soalan berbentuk plan susun atur. Okey, baik. Okay. Boleh ingat tak? Balkis? Boleh. Okey, bagus. Okey. Boleh. Okey, label. Apakah yang dikatakan label? Label ni adalah penerangan label adalah penerangan menunjukkan simbol. Okey. Label disertakan dengan arrow Biasanya label ni dia akan katalah bahan dia akan tunjukkan berapa panjang dan lebar sesuatu label tu. Okey, kalau dekat sini memang banyaklah Jadi cikgu tak boleh nak pergi satu per satu. Okey, cikgu bagi contoh aja. Kabinet pasang. Okey, kabinet pasang dekat dapur. Okey, kita lihat. Oh, bukan. Kabinet pasang dekat bilik tidur. Okey, dia tunjukkan dekat sini. Okey, label dia ukurannya adalah 2045 mm. Darab dengan 1875 mm dan lebarnya adalah 600 mm. Ini adalah penerangan untuk label dan simbol tersebut. Okey. Okey. Tadi cikgu terang kamu macam apa main-main ke tak tahulah. Okey, cikgu nak tanya soalan boleh? Boleh cikgu. Okey. Siapa nak jawab ni? Okey.
Soalan pertama. Okey, Balkis. Bagus, Balkis. Okey, nyatakan 2 jenis lukisan dihasilkan oleh pereka hiasan dalaman untuk dibentangkan kepada pelanggan. Yap, silakan Balkis. Jawapan untuk soalan 1, nyatakan 2 jenis lukisan yang dihasilkan oleh pereka hiasan dalaman. Ada 2. Yang nombor 1 dia lukisan kerja. Yang kedua lukisan persembahan. Okey, bagus. Terima kasih, Balkis. Terima kasih. Okey. Bila tertera je jawapan ni, bermakna Balkis dah dapat 2. Dalam periksa SPM pun, kertas SPM, dia akan menunjukkan 2 markah di sinilah. Yeah. Okay, alright. Kita pergi ke soalan seterusnya. Siapa nak jawab ni? Senaraikan 5 butiran dalam lukisan kerja. Ini memang kacang je, senang ni. Kacang cikgu Okey, ID. Soalan kedua, okey. Senaraikan 5 butiran dalam lukisan kerja. 1, kotak tajuk. Okey, alright, bagus. 2, dimensi. Okey, betul. 3, skala. Betul. 4, label. 5, simbol. Okey, berapa yang Aida dapat pada soalan ni? Dia dapat 5 markah dekat situ. Okey, baik. ID. Okey, soalan seterusnya cikgu nak tanya Mio. Raja 1 menunjukkan lukisan pelan lantai di sebuah rumah. Namakan 3 simbol perabot pada ruang bertanda A. Nampak tak dekat mana? Cikgu highlightkan. Sebenarnya dalam periksa dia warna putih je. Okey. Okey. Apakah simbol-simbol yang ada dalam bilik tidur ni? Mio. Yang pertama cikgu dah bagi jawapan dah. Katil. Katil. Okey, lagi? Betul. Terusnya almari. Almari tu boleh jadi almari apa? Mio? Baju boleh. Okey, lagi satu selain daripada baju? Meja sisi. Tak, almari. Boleh jadi almari atau rak buku. Rak buku. Okey, bagus. Dan akhir sekali adalah meja sisi. Okey, baik. Dekat situ kalau kamu dapat jawab dengan betul, kamu akan mendapat 3 markah penuh. Okey, baik. Seterusnya, cikgu nak soalan keempat dijawab oleh Irfan. Okay, anda pernah mentafsir lukisan pandangan sebuah reka bentuk model rumah. Namakan 3 pandangan itu pada ruang jawapan. Jawapan 3 pandangan tu ialah pandangan sisi. Okey. Okey, kuat sikit Irfan, tak dengar. Kawan-kawan yang dekat luar tak dengar. Okey. Jawapan pertama pandangan sisi. Pandangan sisi. Betul ke tak? Kedua pandangan Okey. Sisi lagi. Pandangan belakang. Okey. Pandangan kiri dan kanan. Okey, ada 3 pandangan iaitu depan, belakang dan sisi. Kiri dan kanan. Okey. Jawapan yang kamu beri tu memang tepat. Tapi kalau boleh ikut sunan. Okey, kamu dapat 3 markah. Okey. Faham tak bentuk soalan SPM yang akan keluar pada tahun 2022. Bulan 3 cikgu kan? Bulan 3 ya dia. Okey. Ini adalah bentuk-bentuk yang akan bentuk-bentuk soalan yang akan keluar. Okey. Baik, kita boleh cikgu. ke slide seterusnya. Silakan Akmal. cikgu. Okey, baik. Akhirnya ini adalah SP atau standard pembelajaran yang kedua iaitu 3.2 lukisan persembahan. Okey, lukisan persembahan adalah lukisan terakhir yang lengkap setelah selesai proses mereka bentuk dan lakaran secara manual atau berbantukan komputer. Okey. Ini adalah lakaran atau hasil carian pelajar-pelajar di dalam Google lah biasanya ataupun dalam majalah-majalah pun boleh. Okey, baik. Tujuan dan kepentingan lukisan persembahan ni. Kenapa penting dalam hiasan dalaman? Satu, untuk mempersembahkan cadangan reka bentuk, konsep atau tema kepada pelanggan.
Ya, okey, nanti cikgu akan tunjukkan dekat Akmal dengan yang lain contoh lukisan persembahan atau papan persembahan pelajar yang terbaik. 2, membantu mereka Yayasan Dalaman menerangkan reka bentuk kepada pelanggan. Dan ketiga, meletakkan idea dan ilham ke atas kertas selain boleh ditampal pada mounting board yang dipanggil papan persembahan. Itu yang cikgu cakap tadi. Pelajar kena hasilkan lukisan persembahan di dalam mounting board untuk ditafsir, untuk diberikan markah. Dan keempat, menentukan tema, gaya, bahan kemasan susu atau perabot yang digunakan ditunjukkan dengan jelas dan menarik. Mesti cantik. Tak nak hitam, putih. Okey. Apa perlu ada dalam lukisan persembahan? Maklumat tu mesti ada. Sesuatu lukisan yang baiklah. Dekat mana nak letak perabot? Dekat mana nak letak lukisan perspektif dan sebagainya. Okay, setiap lukisan persembahan mesti ada tajuk. Okey, perlu ada tajuk projek, nama pereka dia, nama klien, warna yang sesuai, grafik yang menarik, berinformasi, nama ruang, dimensi untuk menunjukkan keluasan sesuatu ruang dan skala. Okey, baik, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, apa perbezaan dia? Apa kelebihan lukisan kerja dengan lukisan persembahan? Kalau cikgu pilih lukisan persembahan sebab dia lebih menarik. Ya. Okey, dia lebih mudah dan ringkas. Okey, kita cari bahan, kita kumpulkan, kita tampal atau kita masukkan di dalam perisian dan dia sangat mudah disediakan. Nombor 2, lebih menarik dengan menggunakan penggunaan pelbagai media warna dan dapat dipersembahkan dalam berbagai bentuk grafik. Kalau kata lukisan kerja tadi, dia warna putih je, kan? Okey. 3, mempunyai lukisan 3 dimensi atau lukisan perspektif, gambaran ruang lebih jelas dan mudah. Okey, ini dikatakan lukisan perspektif. Boleh nampak sesuatu ruang tu dengan jelas. Dan keempat, lebih cepat dihasilkan. Okey. Apa dia jenis-jenis lukisan jenis-jenis lukisan persembahan ni mesti ada 3 ni baru boleh lengkap satu papan persembahan. Mesti ada papan sampel, mesti ada papan tema, mesti ada mood board. Apa dia semua ni? Okey, kita akan teroka. Okey, papan sampel. Kalau dah sebut papan sampel, mestilah papan. Mestilah papan, mestilah sampel. Okey, bahan dia. Bahan yang diperlukan oleh perunding hiasan dalaman sebenar seperti sampel bahan, sampel gambar, perabot, aksesori, sampel fabrik dan lain-lain. Ni dia pelajar kena sediakan papan sampel dan lekatkan semua bahan-bahan yang perlu ada dalam papan sampel tu. Okey, barulah satu komponen atau satu jenis papan persembahan tu lengkap. Ini macam kalau kita nak beli sofa tu, dia ada bagi material nak apa tu, material. Itu kalau satu sofa, satu material awak pilih kan. Okey, yang ini kita kena bagi pilihan kepada pelanggan. Dia suka fabrik jenis macam mana? Velvet atau cotton. Bermakna kita beri dia chance untuk membuat pilihan. Okey. Baik, seterusnya papan tema. Bila sebut papan tema, biasanya kita akan menjurus kepada gaya dan konsep sesuatu ruang. Okey. Pemilihan gaya ruang dalam dalaman seperti sama ada konsep atau gaya itu minimalis, tradisional, Inggeris atau dan modern contemporary. Okey, baik. Ini adalah salah satu contoh papan tema di mana temanya adalah tradisional Melayu. Jadi bahan-bahan perabot semuanya berasaskan lebih kepada tradisional Melayu. Cikgu kalau suka rumah tu tema apa cikgu? Minimalis ke, tradisional ke, Inggeris ke, macam mana cikgu? Saya suka campur-campur. Tak ada mengkhusus ke mana-mana konsep atau gaya. Jadi senang kita nak matchkan dengan kita punya perabot, lansir dan sebagainya. Ya, saya nak tanya sikit lah kepada pelajar ni cikgu. Kalau diorang satu hari nanti ada rumah kan, nak tahu diorang kalau nak dekorate rumah ni tema apa? Kalau macam Irfan, suka tema rumah macam mana Irfan? Tema moden. Oh, moden. Okey, betul, bagus. Cantik. Kalau Mio macam mana Mio?
Saya pilih moden juga. Moden juga. Nice. Kalau ID? ID tak ada tema lagi. Moden je. Moden je. Lawa Yang lah. lain? Moden juga. Moden dah berlawa. Okey, sebab dia lawa. Lawa, Okey, kalau ya. Mira macam mana Mira? Awak suka tema Inggeris ke, tradisional ke macam mana? Tema Inggeris. Tema Inggeris. Okey. Dia banyak Ada menyebabkan warna bunga-bunga lah. Bunga-bunga Okey. lah. Alright. Ini hati ada bunga lah ni. Okey. Baik, seterusnya kalau macam Am, rumah nanti kalau awak beli rumah dia, awak nak tema rumah macam mana? Moden. 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 Moden juga. Dan terakhir sekali, Balkis. Moden. Moden. Ini semua pengaruh lukisan yang saya dah tunjuk tadi suruh lah. dia kat dia orang buat. Semuanya moden, jadi dia orang pun lebih suka dan berminat untuk memilih konsep dan gaya moden. Moden. Okey, cikgu. Seterusnya kita habiskan juga mood board. Okey. Mood board ni kita biasanya akan kaitkan dengan skema warna. Okey, mood board, papan mood atau mood board, dalam bahasa Inggeris kita panggil mood board lah. Tapi kalau dalam pembelajaran kita panggil papan mood. Yang menarik akan mencerminkan inspirasi warna pada idea produk. Okay, lebih pada warna lah. Permainan warna. Konsep dan penggunaan warna dalam ruang merupakan faktor utama kerana warna dapat memberikan impak kepada emosi dan perasaan seseorang. Okay, dia memberi aura lah. Okay, baik. Ini adalah kotak warna. Okay, klien ataupun perunding hiasan dalaman boleh berunding dan boleh memilih pilihan warna yang sesuai ikut kehendak pelanggan ruang dia. Okey, dekat sini cikgu tunjukkan papan mood ataupun mood board yang banyak dikaitkan dengan skema warna. Okey. Dan akhirnya ini adalah salah satu hasil daripada pelajar cikgu Muhammad Alif. Okey. Okey, dia buat melalui perisian mood board. Okay, dia menggunakan komputer, berbantukan komputer, dia masukkan semua cadangan daripada bilik Nur Aisyah. Klien dia bernama Nur Aisyah. Okey, dia nak sesuatu yang lain untuk renovate ataupun upgradekan dia punya bilik tidur. Jadi Muhammad Alif ni telah memilih pelan lantai bilik. Okey, dia telah Nur Aisyah telah berbincang dengan Alif, dia nak modern contemporary. So, kebanyakan ruang yang kebanyakan perabot semuanya berasaskan pada moden lah, lebih ringkas, lebih moden lah. Okey, lansir, bentuk meja makeup, okey. Kursi dan meja study, katil pun kita tengok dia pilih yang memang moden, satu katil aja. Satu kaki saja yang seakan terapung. Okey. Alright. So inilah hasil daripada kerja Muhammad Alif. Ya, kita minta zoom sikit. Samalah. Sebenarnya daripada sini ke sini. Okey. Yang tu. Okey. Ini antara lukisan bekas pelajar cikgu Ya. Bekas anak murid cikgu ni, Nur Alif. Muhammad Alif ya. Muhammad Alif. Ya. Muhammad Alif. Wah, cantik cikgu. Kemaslah. Ini menghasilkan lukisan persembahan terbaik lah. Okey. 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 Dan cikgu rasa cikgu nak sentuh soalan lepas ni, boleh ke? Boleh, Kita cikgu. teruskan pada soalan yang seterusnya, soalan nombor 5. Siapa nak jawab? Tandakan right bagi pernyataan tentang kepentingan warna dan lukisan persembahan yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan pada ruang yang disediakan. Siapa yang tak jawab lagi? Am rasanya ya? Semua dah jawab cikgu. Okey. Okey, apa jawapan Am? Okey, segera Am. Yang pertama, menerangkan warna Yang perlu digunakan pada sesuatu ruang. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, kita tengok jawapan. Oh, betul. Okey, bagus. Nombor 2, menerangkan bahan atau material yang digunakan. Ingat ini adalah kepentingan warna. Salah. Okey, sebab yang ni berkaitan dengan papan sampel. Okey, membezakan latar belakang dengan permukaan reka bentuk dalaman. Betul. Okey. Menjadikan lukisan persembahan lebih menarik. Betul. Menjadikan konsisten dari segi gaya. Gaya kita
Kaitkan dengan apa? Betul ke tak jawapan yang akhir tu? Salah. Salah. Dia adalah papan tema. Okey. Am berjaya menjawab kelima-limanya dengan baik. Okey. Am dapat 5 markah. Alright. Okey, soalan seterusnya adalah soalan nombor 6. Cikgu pilih yang bunga lah. Amira ya. Okey, papan persembahan terbagi pada 3 komponen. Pilih dan suai padankan komponen ini mengikut maklumat yang berkaitan. Yap. Okey, papan sampel apa dia Amira? Papan sampel adalah gambar perabot, aksesoris, sampel fabrik dan warna cat. Okey, dia berkaitan dengan bahan. Okey, kita pergi lihat jawapan dia. Oh, okey. Betul. Lepas tu papan tema. Jawapan dia? Gaya dan tema. Gaya dan tema. Okey, last kali kita bagi Abang Akmal jawab. Mood board. Susah ni cikgu. Saya bagi Mira lah, Mira. Tolong saya Mira. Habiskan. Pemilihan warna dan perasaan. Dia mood board ya. Berkaitan dengan perasaan lah. Okey. Alright. So, ada satu lagi soalan. Boleh cikgu. Okey. Soalan ke-7. Nyatakan 4 jenis lukisan kerja yang diperlukan dihasilkan oleh seorang pereka hiasan dalaman. Ini memandangkan ada 4 jawapan di situ cikgu, kita minta seorang satu lah yang antara. Betul lah. Betul. Baki 1, Irfan 1, Mio 1, ID 1. Okey, betul. Okey, mula-mula Balkis dulu. Balkis boleh jawab apa? Balkis, are you there? Balkis? Lukisan pelan lantai. Okey, lukisan pelan lantai. Okey, bagus. Okey. Yang kedua tadi Irfan ya? Ya. Okey, Irfan. Yang dua? Lukisan keratan. Lukisan keratan. Kita lihat. Wah, betul. Okey. Yang ketiga? Mio. Lukisan pandangan. Lukisan? Tak dengar Mio? Pandangan, dia cakap cikgu. Lukisan pandangan. Okey, lukisan pandangan. Okey, betul yang ada 3 benda tu. Okey, pandangan atas, pandangan depan, pandangan belakang, pandangan sisi. Okey, baik. Betul. Dan akhir sekali ID ya? Ya, ID cikgu. Okey, ID. Lukisan terperinci. Lukisan terperinci. Oh, cikgu dah bagi jawapan. Untunglah ID. Okey, betul. Cikgu, kalau kita tengok ID ni, dia memang minat anime lah ID. Awak suka anime kan? Dia gamer kot. Kenapa awak tak tentu arah tu, tengok kiri, tengok kanan? Saya nampak poster kat belakang tu cikgu. Dia minat anime. Okey. Itulah bentuk-bentuk soalan yang mungkin dikeluarkan oleh dalam peperiksaan tahun depan lah. Okey, baik. Cikgu sila mungkin boleh orang kata buat rumusan cikgu apa yang kita dah belajar selama 1 jam ini, dan juga mungkin ada pelajar-pelajar terlepas pandang ke, atau mungkin cikgu nak kongsikan tips and tricks kepada mereka sewaktu mereka menjawab di hari SPM nanti cikgu. Baik, okey. Sebagai rumusan daripada modul 3 ni, lukisan ni, pelajar-pelajar perlu menghasilkan kreativiti untuk menghasilkan lukisan persembahan, mewujudkan semua elemen yang ada, membanding bezakannya supaya lukisan persembahan yang dihasilkan sangat kreatif. Baik. Lepas tu tip yang cikgu boleh buat kepada pelajar-pelajar SPM, calon SPM, kamu kena banyak buat latihan lah. Banyak buat latihan berkaitan dengan soalan-soalan lukisan ni lah terutamanya. Sebab mungkin soalan-soalan ini melibatkan pelan lantai, pelan terperinci dan sebagainya. Okay? Itu saja cikgu. Baik, terima kasih banyak. Tapi sebelum tu mungkin ada pelajar-pelajar nak tanya sebarang soalan kepada cikgu ke? Ada soalan nak tanya kepada cikgu kita? Semua okey? Semua faham?
Okey. Okey. Semua faham. Faham. Okey, Okey, dapat je. Alhamdulillah. Baik. Nampak sangat nak habis cepat cikgu Nampak sangat nak habis cepat ni. Okey, jadi kepada anda semua terima kasih banyak-banyak kerana telah sudi bersama kami selama 1 jam ini. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada cikgu kita, Cikgu Syufina, kerana sudi kongsikan orang kata ilmu kepada anda semua dan juga pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sarjana Port Dickson Negeri 9. Baik, kita akan jumpa lagi insya-Allah untuk subjek seterusnya. Saya Akmal Nazri, semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Lambat. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk pengetahuan semua, Sekolah Menengah Bukit Sarjana telah menawarkan subjek MPV Hiasan Dalaman sejak tahun 2005 sehingga kini. Dan saya dapati ramai pelajar berminat untuk mengikuti subjek ini kerana mereka telah diberi peluang untuk belajar asas hiasan dalaman dan pelbagai kemahiran berkaitan dengan subjek ini seperti melukis pelan lantai dengan bantuan komputer serta perisian AutoCAD atau secara manual, memasang kemasan dan juga aksesori hiasan dinding. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar MPB Hiasan Dalaman atas penglibatan mereka dalam program Didik TV. Sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk menimba lebih banyak ilmu sebagai persiapan SPM 2021. Besarlah harapan saya untuk melihat pelajar-pelajar MPB Hiasan Dalaman mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek ini pada SPM tahun 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ibu kepada pelajar Nofarhin Najwa, murid MPB Hiasan Dalaman tingkatan 5 2021. Saya amat menggalakkan anak saya mengikuti program Didik TV kerana banyak membantu mereka mengulang kaji topik-topik yang lalu. Juga mereka dapat membuat latihan yang diberikan dalam program tersebut. Harapan saya anak saya akan membolehi keputusan SPM 2021 dengan cemerlang. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.